Okey. So topik hari inilah unit 1 form 4 norma masyarakat pemangkin kesejahteraan. Okey. 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 So dalam textbook apa yang patut kamu buat adalah you mesti tahu cara membaca buku teks lah. Okey, buku teks. Buku teks adalah segala-galanya. It is almost like Bible. You kena baca, go through. Tetapi dia ada cara untuk kamu membaca. Okey, cara dia adalah kalau unit 1 hari ini, bahagian pertama itu, so mereka beritahu kamulah sukatan apa yang perlu kamu tahu. So selepas you baca topik ini, so dalam unit ini saya belajar tentang apa? Maksud norma masyarakat, contoh norma masyarakat, kepentingan dia, kesan dia, perasaan dan juga amalan. So maka soalan akan ditanya daripada sini. Nampak? Tapi kita tidak tahu yang mana satu akan disentuh. Tapi kita kena prepare. Nampak? Okey. Then every chapter dia start dengan cadangan nilai. Okey, cadangan nilai. So kamu kena tulislah, cikgu akan bagi you borang. So kamu isikan cadangan nilai. Okey. Tapi masalah dia adalah buku teks dekat depan nilai. Like hormat here. Perkataan nilai is not there. Tetapi kamu biasakan diri, kalau kamu present nilai, menulis nilai means pastikan perkataan nilai ada di depan. Dapat? Okay. So, you kena baca konsep. Yang penting adalah kamu kena baca konsep. Muka surat yang ni lah, konsep kamu kena baca ni. Ini is a must. So, konsep. You buka konsep, muka surat ini perlu. Ini masih lagi dalam konsep. Muka surat ini perlu baca. Dan masih lagi dalam konsep baca. Ini masih lagi dalam konsep baca. Ini pun masih dalam konsep. So kena baca. So muka surat ini semua kena baca sebab dia adalah konsep. Konsep ini adalah kandungan yang kamu perlu tahu. Konsep ini ada dekat sini lah. Semua aspek ini, the whole aspect here, nampak? Semua adalah kandungan. Konsep yang kamu perlu tahu. So, you baca konsep, lepas tu isikan dalam borang yang cikgu bagilah. Nampak? Tu cara kamu kena ikutlah. Okey, nampak? So, the moment lepas muka surat 8, you boleh nampak dia sudah masuk pengukuhan. Pengukuhan adalah aktiviti atau latihan di mana ada isu dan sebagainya. Mereka akan uji whether sama ada kamu faham atau tidak konsep yang kamu belajar, kamu boleh apply atau tidak konsep yang kamu belajar. Nampak? Itu sebab itu kita ada pengukuhan. So pengukuhan you tak baca tak apa. Then pengayaan pun adalah latihan juga atau aktiviti. Pemulihan uzur, aktiviti. Dan towards the end, kamu ada penilaian. Yang penilaian ini sepatutnya soalan lebih kurang mirip macam soalan peperiksaan sebenar, tetapi masalah dia adalah bila dalam buku teks, markah tidak diberi. Itu saja satu masalah. Nampak? Tapi you tak perlu go through penilaian pun. Yang itu tugas guru. Mereka akan pilihlah soalan atau aktiviti yang mereka nak lakukan bersama kamu. Itu tugas cikgu. So, you tak perlu baca. Nampak? Muka surat ini pun tak perlu baca. So, you hanya perlu habiskan konsep. Pastikan kamu tahu setiap satu perkataan apa yang kamu baca, mesti tahu. So, konsep is important. Boleh Okay, then buat catatan dalam borang yang cikgu bagi.
Nampak? Ah? Okey. So, hanya baca muka surat konsep. So, kalau muka surat konsep means dalam form 4 dengan form 5, you campur form 4 dengan form 5, muka surat konsep saja, kamu hanya ada 105 muka surat saja. Overall. Azan. Nampak? Ah? So, kamu kena habis baca. So, that means macam sekarang lah. Saya tahu kamu ada subjek lain. Okay? So, moral itu 105 muka surat. So, kalau kamu start Julai ya, I think by because November adalah trial, maka kamu boleh habis. Because 105 muka surat, satu hari kamu baca satu muka surat pun boleh habis baca. Understand? Dan pastikan kamu tahu setiap satu perkara yang kamu baca itu mesti tahu apa maksud perkataan dan sebagainya lah. Azan, so you kena buat effort sikit untuk baca. Satu hari baca satu muka surat pun boleh habis sukatan sebelum trial. Azan, okay. So ingat Julai, Ogos, September, Oktober. 4 bulan yang sangat penting. So you kena fokus lah. Habiskan you punya sukatan. Dan November adalah trial kamu. Boleh Okay. So, cikgu assume kamu sudah baca. Tak baca pun tak apalah. Understand So, you akan baca bersama cikgu lah. Okay Okay. So, dalam topik ini topik pertama, norma masyarakat pemangkin kesejahteraan. Ingat topik ini akan sambung dalam tingkatan 5 sebagai norma masyarakat global. So, dia adalah kesinambungan. Sambungan daripada unit 1 form 4. Boleh Okey, nilai yang mereka bagi adalah nilai hormat. Okey, kenapa dia bagi nilai hormat adalah sebab nilai hormat ini, hormat means kita hormat seseorang atau kita hormat peraturan institusi sosial. Nampak? So, norma masyarakat itu adalah lebih kurang macam satu peraturan. Azan, Okey, nampak tu? Okey. So, nilai hormat is there. Dan kita kena beradab sopan. Azan, Okey, itu hemat tinggi. Toleransi means kita kena bertolak ansur sabar dan kita boleh mengawal diri. Tak mau pertelingkahan, tak mau perselisihan. Faham and all that. Maka kita perlu ada nilai toleransi. Nilai kesederhanaan means dalam apa-apa situasi pun kita tidak boleh keterlaluan. So nilai kesederhanaan orang panggil sebagai bersikap tidak keterlaluan. Nampak tu? Anything keterlaluan means dia memudaratkan. Azan, so everything must be like balance. Azan, seimbang. Boleh kita tak boleh keterlaluan di satu aspek atau satu bahagian. So dia akan memudaratkan. Nampak Okey, lepas tu kebebasan as usual lah, kita bebas melakukan sesuatu, tapi dalam dunia tak ada kebebasan mutlak. Total kebebasan, total freedom tak pernah ada. Kita masih terikat kepada peraturan dan undang-undang. So ada 5 nilai yang dicadangkan lah. Boleh Okey, nampak. Dan setiap kali dalam peperiksaan, pastikan kalau mereka tanya soalan nilai, perkataan nilai itu ada di depan. Nampak Boleh Okey. Next, apa yang kamu perlu tahu adalah maksud norma masyarakat. So, maksud norma masyarakat kamu boleh nampak. Okey. Definisi norma masyarakat ini atau maksud norma masyarakat adalah definisi penting. Salah satu definisi. If possible, cuba ingat word by word. So, maksudnya you perlu memorize lah. Hafal. Perkataan hafal itu cikgu pun tak suka guna, tetapi the best you can do adalah hafal. Bukan semua definisi kamu kena hafal. Hafal dekat sini adalah word by word if possible. Nampak? Boleh Okey. So, maksud norma masyarakat, you terpaksa ingatlah sebab ini adalah salah satu definisi yang di-highlight dalam sukatan. Okey, macam mana mereka highlight sukatan? Okey, cikgu tunjuk buku teks kamu. Dah. First bahagian itself, dia kata maksud norma masyarakat. Bila dia sudah highlight dalam sukatan, maksudnya dia boleh tanya soalan.
Nampak? So they can ask question because they already highlighted. Once it's highlighted, the student must make effort untuk hafal. Nampak? Boleh ha? Okay. So dalam the whole sukatan, apa yang cikgu nampak, Form 4 dengan Form 5, ada ikutlah. Okay. Okay. Another thing is sometimes internet Malaysia lah. Kadang-kadang dia pusing-pusing. So kita panggil dia pencapaian internet is a bit bad. Understand? So kadang-kadang ada masalah. Tapi kamu tak perlu risau sebab kelas ini sedang dirakam. So bila rakam means macam mana pun back to square. Understand? Okay. So kadang-kadang lagging lah. Lagging. So you mesti tahulah. Boleh? Okay. So definisi Form 4 yang kamu perlu tahu adalah dalam unit 1 kamu ada apa itu? Maksud norma masyarakat. Nampak? Dan dalam unit 5, kamu ada maksud integriti individu. Integriti individu. Okey. Dan lepas itu maksud dalam unit 7 Form 4, kamu mesti tahu apa maksud peri kemanusiaan. Dan dalam unit 10, kamu mesti tahu apa maksud perbelanjaan beretika. Because once they highlight, maka mereka boleh tanya soalan. So adalah menjadi tanggungjawab kamu untuk ingat. Kalau boleh, kita panggil dia hafal lah. Paling senang. Okey, nampak? Ini Form 4. Okey, Okey, so maksudnya maksud dalam Form 4 lah. Boleh Okey. Okey, then Form 5. Ada 3 definisi yang kamu kena ingat. Okey, apa dia? Sama macam tajuk 1. Unit 1, kamu kena tahu maksud norma masyarakat global. Lepas tu unit 5, kamu ada maksud integriti. Okay, integriti organisasi. Lepas tu kamu ada unit 12. Maksud hubungan antarabangsa. Ini yang di-highlight dalam sukatan, maka it is a must. Azan, ikut apa yang cikgu nasihatkan. Nampak? So kamu kena ingatlah. Boleh Okey. So maksud norma masyarakat, so selalunya definisi ini diberi 2 markah. Maka kita tidak tahu berapa pecahan yang mereka akan buat. Itu bergantung kepada individu yang buat soalan, panel yang buat soalan, dan berapa pecahan mereka akan bagi, itu terpulang pada mereka. Tapi if possible, we try to remember lah. Tapi bila saya tengok definisi ini, saya nampak macam ada 2 perkara yang sangat ketara lah. Iaitu maksud dia kamu boleh nampak, perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan. Atau yang kata perilaku atau tindakan yang diterima. Terima untuk apa? So, sebagai amalan. Okey, sebagai amalan. You boleh nampak. Dan dalam sesuatu kelompok atau kelompok, komuniti atau budaya. So, saya nampak macam ada 3 perkara dekat sini. Saya tidak tahu pecahan dia. Nampak tu? Boleh tapi saya nampak macam ada wujud 3 perkara.
Boleh Okey, so kamu at least must remember satu. Janganlah ambil senang sebagai amalan nampak tu. Itu saja perilaku atau tindakan yang diterima. Azan okey nampak tu. Kalau boleh sebagai amalan lah sampai sinilah. Nampak Okey, so cikgu pecahkan ini. Kita tidak tahu apa pecahan yang mereka akan bagi. Itu bukan kuasa kita Okey, nampak. Kita guess saja. So at least try to remember perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan. So at least you boleh dapat daripada 2 itu 1 markah. At least half kamu ingat, berhak dapat 1 markah lah. Nampak? Kalau boleh dua-dua ingat dapat 2 markah. Itu lebih bagus. Nampak Okey, apa itu perilaku? Perilaku means dalam bahasa Inggeris kita panggil dia, apa itu perilaku? Behavior. Okey, kita panggil dia behavior. Nampak? So behavior, tindakan kamu tahu action. Behavior atau action lah. Yang diterima means, terima means expect, kita accept it. Azan accept sebagai amalan means practice. Dalam sesuatu kelompok, so kelompok means group. Group atau kita panggil community atau kita panggil dalam budaya. Azan maksudnya behavior ini kita sudah terima sebagai practice. So that means everybody is practicing that. Azan. So benda biasa. Azan amalan biasalah dalam sesuatu group atau community atau budaya. Perkara biasa. Behavior itu memang semua orang terima, ikut, patut ikut, something like that lah. Boleh itu yang kita panggil norma masyarakat. Okay. So kamu tahu Superman? Superman ni hero masyarakat barat. Nampak? Dia pun tak ada ikut norma masyarakat. Understand? Why? Sebab semua orang pakai underwear dalam, tapi Superman pakai luar. Azan? Dia tidak tahu memakai underwear. Azan? So maksudnya dia tak ikut norma masyarakat lah, something like that. Sebab norma masyarakat adalah behavior atau tindakan yang diterima sebagai amalan dalam sesuatu kelompok, komuniti atau budaya. Semua orang ikut. Dia luar biasa. Understand? Macam mana pun kita panggil dia hero lah. Understand? Okey, nampak. Weird hero Understand? Tidak tahu macam mana nak pakai underwear. Understand? So dia against norma masyarakat lah. Betul lah. Itu cikgu bagi joke lah kepada kamu so that you know what is norma masyarakat. So maksudnya behavior yang semua orang terima. Azan okey, contoh dia okey, ini dalam buku teks tengok. Hormati orang yang lebih tua. Duduk ketika makan, mengetuk pintu sebelum masuk, beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Ini semua adalah norma masyarakat. Azan. So adakah 4 ini norma masyarakat? Ini 4 saja norma masyarakat yang wujud dalam dunia? No. There is a lot of contoh. So textbook bagi ini, janganlah kau pergi hafal word by word benda ini semua. Saya suruh kamu hafal maksud sebab ada 7 maksud di highlight. Itu cuba ingat word by word. Tetapi contoh norma masyarakat semua tak payah word by word. Kamu boleh ringkaskan. Macam menghormati orang yang lebih tua, kamu boleh tulis sangat ringkas. Kalau ditanya dalam soalan struktur, kamu tulis saja apa dia. Hormat orang tua, cukup. Nampak? Tak payahlah menghormati orang yang lebih tua. Tak perlu ingat macam tu. Dapat? So make it very simple. Duduk dan makan, ketuk sebelum masuk. Understand? Ketuk pintu sebelum masuk. Beratur dan naik bas. Beratur naik bas pun cukup. Understand? Kamu tak perlu hafal word by word. Nampak tu? Contoh norma masyarakat. So kamu kena tahu. Boleh dapat? Next, kita mesti tahu kepentingan. So dalam buku teks, mereka ada bagi 4 kepentingan. So kepentingan ini kamu perlu ingat. Tapi bukan
word by word. Tak perlu. Azan. Dan lepas tu dia bagi sedikit penerangan dalam buku teks. Nampak tu? Boleh Okey, so cikgu tunjuklah. Ada? Dia bagi 4 ini kepentingan norma masyarakat dan dia ada explanation sikit kat tepi tu. Cerita sikit tentang sebagai panduan bertingkah laku. Apa benda tu? Azan, okey, nampak. So bila kamu baca, kamu kena baca. Panduan means mesti tahu apa tu perkataan, all that lah. Meaning so kena buat effort sikit lah. Google lah untuk cari maksud dia. Azan, okey, nampak. So sebagai panduan bertingkah laku, sebagai panduan bertingkah laku, Azan, panduan means adalah guidelines. Guidelines. Nampak tu? So panduan adalah guidelines. Guidelines ini kadang-kadang kita panggil general rules. General rules. Understand? So everybody will follow the guidelines. Sebagai panduan bertingkah laku. Understand? So kamu tahulah semasa pandemik COVID. So kita ada SOP. Ada satu panduan, prosedur. Kita semua orang kena ikut. Understand? Sebagai panduan bertingkah laku. Now and then mereka akan beritahu SOP baru. Azan, dan kita semua ikut saja sebagai panduan bertingkah laku. You tak payah ingat word by word apa yang ada dalam buku teks tau. So kamu kena ingat apa kepentingan. Azan, apakah kepentingan kita amalkan norma masyarakat lah. Apa kepentingan dia? Azan, okey. Okey, you mesti tahulah apa kepentingan dia. So ada huraian dekat sini. So actually saya tak boleh ingat semualah. So saya boleh ingat dia bantu masyarakat. Mengawal means bantu masyarakat kawal dan amalkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. So maksudnya you can control yourself and then kamu boleh amalkan. Control yourself and try to amalkan tingkah laku yang seluruh masyarakat terima. Something like that. Nampak tu? Okey. Dapat. Okey, next. Dia membentuk masyarakat teratur. Teratur means kamu tahulah dalam bahasa Inggeris, teratur means kita panggil dia in order. So we must make sure everything is in order. Nampak? In order. Understand? So semasa pandemik ada SOP. Kenapa? So kerajaan must make sure that ada satu panduan untuk tingkah laku. And semua orang ikut means everything will be in order. Nampak? So dia akan bentuk masyarakat yang teratur. So masyarakat bila dia buat keputusan atau ambil tindakan, dia mesti sesuai dengan norma masyarakat. Nampak? Something like that lah. Huraian yang diberi. Okay, next. Membina masyarakat yang harmoni. Membina masyarakat yang harmoni. Understand? Okey, membina masyarakat yang harmoni. Kamu tahu harmoni maksudnya masyarakat itu tenteram, bahagia, damai. All that comes under harmoni. Understand? Okey, nampak tu. So, cerita dia senang sajalah. If everybody follow the rules and regulation, norma masyarakat. Understand? General rules lah kita panggil. Boleh ikut means maka kita dapat jaga tingkah laku kita dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial. Okay, interaksi sosial. So kita boleh jaga kita punya tingkah laku dan interaksi sosial kita dan kita dapat hindari perselisihan. Maksudnya tak ada pergaduhan tercetus lah sebab everything is okay. Nampak? In order. Okay, nampak. Dapat Okey. So yang ini kamu tahulah interaksi sosial means hubungan sosial. Hubungan sosial means hubungan antara dua atau lebih individu. Semuanya okey lah, tak ada pergaduhan dan sebagainya sebab everybody follow rules, general rules. Nampak? So tak ada orang, sebab kadang-kadang kalau kita tak ikut, contohnya lah
everybody wear mask, but you are the only one who not wearing. Ini semasa pandemik dululah. Understand? And you batuk-batuk kuat-kuat, understand? Orang semua tengok dia rasa apa? Apa ni dia tak ada apa tu berhema semasa batuk. Understand? Dan sebagainya. Understand? So dia jadi macam apa itu? Orang yang boleh menyebarkan virus tersebut lah, something like that lah. Understand? So some people will mereka rasa macam apa itu marah sebab semua orang ikut, ini budak ni tak mau ikut. Understand? How can he be like that? Understand? Okay, nampak? Something like that. So ini akan kadang-kadang mencetuskan perselisihan, faham? So kalau kamu ikut apa kepentingan dia, kita dapat elakkan perselisihan atau hindari atau elakkan perselisihan. Senang saja benda ni. Nampak? Okay, then sebagai ukuran bertingkah laku. Ukuran means adalah measurement. Cerita dia senang lah. Okay. Let's say rakyat Malaysia semua ikut rules and regulation. Semua ikut SOP dan sebagainya. Semuanya teratur. So outside people bila dia tengok kes kita sudah kurang nanti sebab semua ikut. So kes sudah kurang means the whole world will see how Malaysia people are very disciplined. Understand? So orang lain boleh ukur. So maksudnya kita bertingkah laku baik ikut norma masyarakat means so people will measure us as a disciplined society lah, something like that. So itu yang maksudnya ukuran bertingkah laku, measurement. So amalan norma baik akan menjadi alat untuk mengukur sesuatu masyarakat. Understand? Macam dalam dunia inilah, when talk about Japanese means everybody know Japanese adalah sangat well disciplined. Understand? Nampak ketepatan masa semua kena belajar daripada Jepun lah, orang Jepun. Tengok mereka boleh ikut general rules iaitu macam ketepatan masa, punctuality dan sebagainya. Dia boleh ikut, maka seluruh negara amazed. Understand? Puji mereka. Understand? Okay, nampak. So dia menjadi ukuran untuk ukur tingkah laku sesebuah masyarakat. Nampak tu? Dapat? Okay. Okay, done. So ini adalah tentang kepentingan lah. Boleh? Okay. So normally kelas yang cikgu buat, cikgu discuss apa yang ada dalam buku, lepas tu cikgu terus pergi untuk topical question dan selalunya cikgu buat bahagian A, bahagian B, bahagian C, one shot cikgu buat. Tetapi cikgu rasa nowadays student daya konsentrasi kamu adalah a bit rendah berbanding generasi saya lah. Maka sebab itu sekarang cikgu pecahkan kepada dua. So saya buat konsep dan juga bahagian A pada satu kelas, dan after that essay special dalam satu kelas yang cikgu akan kendalikan esok lah. Understand? Sebab tu dipecahkan kepada dua sebab saya tak mahu you stress duduk depan lama-lama nak concentrate because nowadays children is different from our generation. Our generation, our concentration power is higher than you people. Understand? Okay, nampak? Okay. So dapat so kamu ikut sajalah. Okay. Dah habis. Okay, next kesan pengabaian. Semua topik ada kesan lah. Kesan pengabaian. So norma masyarakat ada tetapi ada orang tak mau ikut. Dia abaikan kesan. Kesan maksudnya kamu tahu kesan maksudnya efek. Azan okay, nampak. Pengabaian means you neglect lah norma masyarakat tak mau ikut. Understand? Okay, kesan. So dalam buku dia bagi kesan. Dia ada bagi huraian sedikit dan dia juga ada bagi contoh dekat sana. Okay, tengok the first kesan. So, yang ni pun kamu kena ingat kesan dia. Kesan ini adalah macam facts tau. Kamu kena ingat. Next, semua huraian. Contoh. So, soalan can be anything. Azan, yang penting adalah kamu tahu kesan dia. Azan, so yang kesan ini the first kesan adalah bersikap individualistik. Bersikap individualistik. Nama lain bagi individualistik, bersikap individualistik adalah pentingkan diri sendiri. So bila kamu buat ayat semua,
gunakan watak. Understand? So you boleh kata bersikap individualistik. Kalau kamu tak boleh ingat perkataan individualistik, at least you tulis dalam bahasa kamu lah yang simple. So kamu boleh kata masyarakat pentingkan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. At least lah kamu boleh tulis. Kesan pengabaian norma masyarakat means kesan dia adalah masyarakat mula pentingkan diri sendirilah, something like. Nampak? Okay. So, you can see the huraian dia. Bertingkah laku tanpa mengambil kira kepentingan orang lain sebab kamu hanya pentingkan diri sendiri. Tentang orang lain, you couldn't be bothered. Nampak? Okay. Dan semua keputusan kamu dan tindakan yang kamu ambil semua berasaskan keinginan dan pertimbangan diri sendiri sahaja. You tak pernah fikir, consider. Pertimbangan maksudnya consideration lah. Ini pertimbangan diri sendiri means self-consideration. So, you hanya consider you punya self. Orang lain tak ada. So, itu maksudnya bersikap individualistik. Dan bila you kepentingkan diri sendiri, you akan menjadi individu yang kurang melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Very less involvement in social activity lah maksud dia. Lebih kurang macam tu. So kenapa bila cikgu ajar selalu cikgu gunakan terms bahasa Inggeris adalah because apa yang cikgu nampak budak-budak zaman sekarang ini, ibu bapa kamu adalah lebih kepada corporate sector lah, sektor swasta dan sebagainya. So penggunaan bahasa Inggeris dekat rumah terlampau banyak. And you go to school also, you talk to your friends dengan bahasa Inggeris juga. So disebabkan itu kadang-kadang cikgu kena gunakan bahasa Inggeris sebit lah. So that you dui bahasa lah, dua-dua bahasa okay, as long you faham. Tapi end of the day, bila menulis jawapan mesti dalam bahasa Melayu. Nampak? Okay. Next. Manusia akan jadi kurang beradab. Kurang beradab dekat sini, okay. Adab ini actually kita panggil civilized people. So, less civilized. Kurang beradab means less civilized. Nampak? Tapi dekat sini, beradab dekat sini lebih kepada sopan lah. Sebab saya tengok huraian dia semua, contoh semua, lebih kepada kurang sopan. So, you can write dalam exam, kalau kamu tak ingat manusia kurang beradab, kamu boleh kata masyarakat, let's say watak lah. Masyarakat kurang sopan. Pun okey. Maksud sama. Azan. So hanya definisi kamu try internet. Okay. So perilaku kamu, behavior kamu bertentangan dengan norma masyarakat yang sepatutnya. Okay. So contoh dia macam cara kamu berkomunikasi lah kurang sopan. Siapa komunikasi secara kurang sopan di kalangan remaja, mereka bagi sebagai contoh lah. Azan. Dan menggunakan bahasa badan. Bahasa badan means adalah sign language lah, kita panggil sign language atau body language. So mungkin dia akan gunakan bahasa badan, salah satu adalah dia tunjukkan isyarat tangan lah. Kamu tahu lah kadang-kadang you bawa kereta, you marah, you tunjuk, you buka windscreen, lepas you angkat tangan tu, you tunjuk bad word. Azan, okay, bad sign, kita panggil isyarat lucah lah. Azan, so itu semua menunjukkan Azan, kamu tak sabar, kamu tak ada toleransi dan sebagainya. Nilai toleransi tak ada, kamu tak sabar. Kamu tak boleh kawal diri. Azan, so itu yang akan berlaku lah bila kamu abaikan norma masyarakat. Nampak? Okay, next. Hubungan sosial terjejas. Hubungan sosial atau interaksi sosial is the same. Akan terjejas. Nampak?
Okay, so kamu boleh ingatlah at least kamu kata hubungan masyarakat terjejas pun paling simple kamu boleh tulis adalah kalau orang tanya you lah apa kesan dia, so kamu boleh kata kesan pengabaian norma masyarakat, so kamu boleh kata masyarakat okay, so boleh kata hubungan hubungan masyarakat hubungan sosial. So kamu kata you ringkaskan okay, hubungan masyarakat terjejas. Sebab hubungan sosial means adalah dua atau nampak okay, then aku pun akan hidup berikut. So orang Malaysia ini kadang dia pergi dia belajar dekat sana, dia lupa norma masyarakat Malaysia tempatan. Change. Understand? Nampak? Okay. Dia agung-agungkanlah budaya barat lah. Understand? Something like that lah. Masyarakat kebaikan, so apa berlaku adalah okay, so ada kalanya internet macam inilah. But we are back to normal lah. Okay. So bila kamu tak boleh ikut and orang tua pun tak boleh ikut you lah. You pun tak boleh ikut dia, dia pun tak boleh ikut you. Maka apa berlaku adalah kamu mula meminggirkan orang yang lebih tua. So maksudnya kamu menepikan, marginalize them. Azan, something like that lah. So kamu meminggirkan mereka. So kamu tak mau bergaul dengan orang tua. Interaksi kamu terhadap dengan orang tua pun become lesser. Because you cannot follow norma masyarakat yang mereka berpegang teguh. At the same time, old people cannot follow your modern punya norma masyarakat. Boleh Okay, then after that, bukan itu saja, pergaulan kamu juga menjadi lebih bebas dan sebagainya. So pergaulan kamu menjadi di luar batasan. Azan, semua ini boleh berlaku lah. Understand? So kamu kena tengok banyak budaya sekarang dipengaruhi oleh budaya barat. Understand? Kita panggil budaya pesong barat. Azan, okay. Next. Bila you tak hormat orang tua dan sebagainya, understand? Your pergaulan semua very bad. Understand? Di luar batasan dan sebagainya. So people see all these, understand? Nampak? So akan cetus pergaduhan dan sebagainya, pertelingkahan dan sebagainya, dan ini boleh menjejaskan. So you can see the next, menjejaskan keharmonian masyarakat. Azan, okay. Then apa berlaku kepada kamu adalah kamu akan mula memandang rendah terhadap amalan norma masyarakat yang berbeza. Nampak? Dia tak ngam dengan kamu lah, something like that lah. So you mula memandang rendah terhadap norma masyarakat yang berbeza, dan kamu mempersendakan cara berpakaian orang lain. Mempersendakan means dalam bahasa Inggeris kita panggil you make fun lah. Make fun of cara berpakaian orang lain semualah. Macam pakaian dia adalah lebih bersopan dan sebagainya, kamu mempersendakan. Azan, okey, nampak. Sebab kamu ini lebih berpakaian katakan Azan,
Okay, so you make fun of people lah, Azan, the way they dress and all that. Lepas tu bukan itu saja, kamu juga akan tidak menghormati amalan beribadat kaum lain. Semua ini boleh berlaku. Azan, so ini akan, of course lah, benda ini semua akan menjejaskan keharmonian masyarakat. Nampak? Sebab kamu tak boleh ikut sistem masyarakat, norma masyarakat. Boleh dapat okay, done. Then towards the end, memang dalam moral kita ada perasaan. Another one kamu boleh tambah adalah gembira. Nampak? Zen, so ini perasaan yang ada dalam unit 1 lah. Understand? So cikgu dah go through. So apa yang kamu kena ingat adalah benda-benda ini semua sangat penting. Definisi, sorry, word by word you have to remember if possible. Atau pecahkan, at least you tengok ada, you boleh rasa macam pecahkan means, then you pecahkanlah perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan. Sampai ini pun consider you can get half of the marks lah daripada 2 markah. Try your level best lah. Contoh, you tahu ada banyak contoh lah. Kepentingan kena ingat yang ini. At least facts. Sebab nanti soalan struktur itu, kadang-kadang mereka bagi 4 markah, 2 kepentingan. So, you kena bagi facts, baru bagi huraian. So, huraian tak ingat pun tak apa. At least remember the facts. Facts sebelah sini. So, at least daripada 4 markah, you boleh dapat 2 markah. So, kita punya motif adalah make sure that we don't lose a lot of marks. At least try to get separuh daripada markah itu you boleh dapat. Sangat baguslah. So, out of 10, at least you can get 5. Understand? It's good. Nampak? Okay. Dan kesan, kalau tak boleh ingat huraian, contoh dan sebagainya, at least try to remember the kesan. Sebab soalan struktur itu kadang-kadang 4 markah, kesan pengabaian. So, 4 markah. So, at least kamu boleh bagi 4 daripada sini. Mana-mana 2 daripada 4 dekat sini is consider okay already lah. Azan, at least daripada 4, you boleh dapat 2 markah. Dapat, Okay, something like that. Boleh, Okay. So, next. Perasaan lah. Okay, done, Okay. Boleh. So, sekarang kita masuk topical question lah. So, kita sudah habis apa kandungan dia. Kandungan mesti ingat, your kandungan must be very strong, sebab essay as well, kandungan dipentingkan. Azan, you mesti tahu fakta. Okay, next. We go for the question. So, setiap topik, cikgu cuba buat satu soalan struktur bahagian A, satu soalan bahagian B, essay, dan bahagian C, essay. Nampak tu? Tetapi normally cikgu cuba habiskan semua sekaligus, tetapi sekarang tak mau. Understand? Nampak tu? Sebab daya concentration kamu lah. Boleh? Okay, so cikgu go through soalan pertama dengan you. Okay, nampak? Gambar berikut menunjukkan makan keluarga Encik Mark Anthony. Nampak? Understand? Okay. So dia tanya kamu soalan. Okay, tengok sini tapi sebelum itu soalan struktur bahagian A. Understand? Dan dia adalah 50% daripada soalan kamu sekarang lah, 50%. Yang ini almost student can get very good marks. Out of 50%, dia boleh dapat 48, 46 markah semua memang mereka boleh dapat. Sebab mereka baca buku teks. Dan mereka tahu isu, they can give points. Walaupun bahasa mereka tidak begitu good, tetapi points ada, dapat markah. Berbanding dengan essay bahagian B dan C, dia sekarang lain. Bukan macam dulu. Azan, okay, nampak. So, bahagian A, so hari ini cikgu akan go through bahagian A saja. Okay, gambar berikut menunjukkan suasana. So, cikgu kena beritahu kamu. Okay, markah means selalu cuba maintain lah. Dia ada 3 tahap lah.
markah yang kamu perlu dapat. So, cikgu panggil dia macam inilah. Tahap cemerlang. Tahap cemerlang. Try to maintain lah marks kamu lah. Kurang-kurangnya boleh dapat 8 hingga 10 markah. So, kamu dimasukkan dalam tahap cemerlang. Understand? Okay, lepas tu kita ada lagi satu tahap, kita panggil dia, cikgu panggil dia kepujian. Kepujian means kamu boleh dapat markah dalam 5 hingga 7 markah. Kamu boleh maintain markah. So, you ada credit lah. You can get credit for moral lah. Understand? Then, tapi cemerlang and kepujian is important untuk future kamu. Understand? Okay. Dan kita ada lagi satu tahap. Kita panggil dia lulus. Lulus ini adalah at least lah bila nanti kamu dewasa, kamu mendirikan rumah tangga dan anak kamu, you're not excellent dalam akademik, tetapi at least you boleh bangga beritahu anak kamu, bapa Tara bagus dalam akademik masa dulu, bapa main-main, tetapi bapa main-main macam mana pun, bapa tak fail any subject. So you go kategori lulus. Bila tanya, Amoy, apa you punya education? Lulus SPM. Okay, at least lah. Janganlah fail buat malu saja. Nampak? Understand? But cemerlang and kepujian is very important untuk lanjutkan pelajaran. So, cikgu bagi contoh kepada kamu lah. Wait, I have to show this lah. Okay, wait, Okay. I want to show something to you, Okay. Okay, ini kelas yang cikgu panggil lah cemerlang. Cemerlang maksudnya kamu cuba lanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. After form 5 straight away pergi universiti buat asasi. Asasi. Nampak? Syarat kemasukan dia untuk asasi, tapi ini Universiti Utara Malaysia. Okey, so dia perlukan apa? Kamu warga negara Malaysia lah, confirm lah. Mempunyai kelayakan SPM dan mendapat sekurang-kurangnya B+ dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris B+ pun cukup untuk dia. Dan dia perlukan sekurang-kurangnya grade A-. A- itu sudah cemerlang tau. A-, A dan A+. Ini kategori cemerlang. Paling kurang pun cemerlang adalah A-. Nampak? Dalam 5 mata pelajaran. Berikut. So, dia bagi. So, dalam subjek ini, kamu boleh nampak, yang penting adalah, you tengok nombor 30. Subjek saya. Pendidikan moral. Pun ada dalam kategori dia. So, maksudnya, bila you sebab itu bila kamu buat soalan struktur, kena pastikan markah kamu all the time adalah 8 hingga 10. Setiap soalan boleh dapat 8 hingga 10, maksudnya kamu kategori cemerlang. Betul? Nampak? Boleh, Okey. Ini asasi lah, susah mau dapat lah. Understand? Nampak tu? You boleh nampak. Dia mau cemerlang. A- kurang-kurangnya dalam 5 subjek. Understand? Ini cemerlang. Wait, Next, I tunjuk you lagi satu perkara lah. One more, cikgu akan tunjuk pada you.
Okey, ini kamu boleh nampak 100% sponsorship diploma in nursing. Nampak tu? Boleh 100% scholarship Okay. Sponsor by Island Hospital Penang lah. Maksudnya habis kursus saja kamu akan dapat pekerjaan already sebab kamu mesti terikat kepada kontrak lah. Understand dekat AIMS University lah. Sponsor fully. Understand. So kita nak tengok apa dia. Entry requirement dia. Kamu boleh nampak. Ini yang kita panggil kepujian tadi. SPM with 5 credit including BM, English, Maths, Science. Science, you can be general science lah, art stream atau you ambil science stream means biology, chemistry, physics. It's considered science subjects. And mana-mana satu lah. Dan one other subject. Okay, one other subject dekat sinilah kelas moral cikgu nak kamu jadikan salah satu subjek yang menyumbang untuk application kamu in future. So, kepujian means tadi cikgu beritahu apa, nampak tu. So, at least one other subject. Okay, nampak? Okay, back to cerita tadi Boleh nampak? Asasi punya cemerlang dia perlukan. 5 cemerlang. Tadi 5 kepujian. Understand? Sebab itu, bila you jawab soalan struktur, pastikanlah. Understand? You boleh dapat minimum. Kalau you target cemerlang means minimum 8 hingga 10 markah. Kalau kepujian means 5 hingga 7 markah. Understand? Kalau akademik kamu tak begitu bagus, at least kamu proud of yourself because you don't fail any papers. So 3 hingga 4 markah. Understand? So 3 hingga 4 markah semua tak jadi masalah. Normally can. You kena baca soalan lah. Okay, at least faham sikit-sikit. Okay. Gambar berikut menunjukkan suasana di meja makan keluarga Encik Mark Anthony. Okay, terangkan perasaan. So perasaan confirm menyumbangkan 1 markah dengan mudah. You tak payah present dalam ayat lengkap sebab ini bukan essay. Ini adalah struktur. So you can make it very simple. Sedih. Perasaan kamu sedih. And then 2 markah terangkan perasaan. Sedih means kenapa? Sedih. Azan, bila kamu melihat situasi keluarga Mark Anthony ni. Tengok dia Mark Anthony dekat laptop. Lepas tu anak dia dekat sini, anak perempuan, Amoy, pakai laptop. Tab Amma pakai handphone. Ini lagi satu adik dia mungkinlah. Tengok budak ini, dia pakai handphone dengan lagu. Semua sibuk dengan gadget. Gadget ini kita panggil peranti. Understand? So you mesti tahu istilah semualah. Okay, kenapa sedih? So you tulislah. Tengok benda ini So anggota keluarga, you sedih tengok benda ini Keluarga apa ini? Keluarga semua sedang buat kerja mereka sendiri saja. Tapi masa makan pun they are not with the family. Azan. Duduk saja with family but not interacting. Azan. So anggota keluarga Mark Anthony. Okay, Mark Anthony sangat pentingkan gadget sehingga mengabaikan perasaan anggota keluarga mereka yang lain. So 2 markah bagi perasaan. So that means anybody yang lulus pun dekat sini kamu boleh dapat 1 markah. You don't know how to explain pun tak apa. At least dapat 1 markah dekat sini. Nampak? Boleh Okey, ini paling rendah lah student nak lulus dapat pungut 1 markah. Okey, soalan seterusnya, wajarkah
wajarkah perubahan norma masyarakat tersebut berlaku dalam keluarga Encik Mark Anthony? Benda macam ini berubah tu. Baik ke? Understand? Kalau kamu kata wajar means kamu ada alasan dia. Tapi bila saya tengok soalan ini, saya mungkin akan tulis tidak wajar. So, you punya pendirian kamu. Kamu wajar ke tak wajar? You setuju ke tak setuju? Something like that lah. Tapi ini dia tak kata setujukah. Ini wajarkah means you kena jawab soalan tersebut, you dapat 1 markah. Iaitu kamu tulis tidak wajar, immediately you get 1 mark. So, pelajar yang kelas hujung ini semua, kamu tahulah sedih dapat 1 markah. So, bila kamu tulis tidak wajar, dapat 1 markah. So, 2 markah sudah pungut. Lagi 2 markah, kamu sudah kategori apa? Lulus. Boleh? Tapi lulus means, nanti you tak boleh apply course lah. Sebab course perlukan kepujian. Nampak? So, go for 5. Nampak tu? At least 4 to 5 marks. Kalau 4 kamu boleh dapat, why not kamu make effort untuk increase 1 lagi markah, jadikan dia 5. Nampak? Okey, student tengok okey. So you tulis tidak wajar. Kenapa tidak wajar? You kata tidak wajar sebab hubungan antara anggota keluarga terus berlaku hubungan antara anggota keluarga Encik Mark Anthony akan terjejas. Nampak akan terjejas. Nampak. Okay. So here also you can pungut 1 markah kalau you mana pun dekat sini masih lagi boleh dapat. Untuk sedih boleh dapat markah, untuk tidak wajar you dapat markah. Understand? You boleh sambung tulisan kamu dekat sini tau, dekat tepi. Tetapi cikgu selalunya, cikgu tengok jumlah barisan. Kalau ada lagi tempat means, then saya akan asingkan. Kenapa cikgu nak asing? Okay. Next, soalan C. Senaraikan 2 nilai yang patut diamalkan. Understand? Okay. For moral, ada 2 nilai yang almost kita boleh gunakan di semua tempat. Hampir boleh gunakan di semua tempat. Nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Tetapi, cikgu punya nasihat kepada kamu adalah, sekarang sudah ada 18 nilai saja, bukan macam dulu ada 36 nilai. Kalau 18 nilai means, kamu boleh ingat dengan mudah. So, choose the best nilai lah. Understand? Nampak? Kalau memang kamu tak mau fikir, last choice, kamu barulah rasional bertanggungjawab. Understand? If possible, try to avoid. Understand? Fikir nilai lain yang sesuai. Sebab norma dekat sini adalah, you must respect lah. Ini adalah dining table, family members, all that. You mesti hormat family members kamu, and pada masa yang sama dekat table, so kita ada table manners. Understand? So hormat lah. Okay, another one adalah kamu boleh gunakan nilai adab sopan lah. So kita boleh gunakan nilai hemah. Okay. Nampak tu? Tapi kalau kamu tulis dekat atas sini rasional atau bertanggungjawab, confirm dapat markah. Understand? Okay, nampak. So the last class student lah. Kau tak mau banyak fikir, tembak saja nilai inilah. Nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Jangan nilai pun ejaan salah semua. Jangan tunjukkan kelemahan kamu. You paparkan you punya kelemahan. I don't know how to spell also this thing. Jangan tunjukkan macam itu.
Dan normally cikgu nasihatkan kamu jangan tulis banyak-banyak lah, understand nampak tu. You know 2 ini betul, jangan tambah. Understand? You takut then you tambah dekat bawah. Sebab ini safety. Nilai ini hampir boleh diterima. Almost boleh diterima. Something like that lah. Nampak So that means weak student, you weak macam mana pun masih boleh dapat 4 markah. Sedih dapat markah, tidak wajar dapat markah, dan 2 nilai dekat sini boleh dapat markah. So kamu sudah dapat 4 markah, so kamu sudah lulus. Tapi jangan puas hati dengan lulus sajalah. Try to, kalau lulus mesti sempat kan. So try to get another mark sebab dapat kepujian, so at least kamu boleh apply kursus nanti. Nampak? Step by step kamu improve lah. Okay, next soalan. Ramalkan 2 kesan jika amalan penggunaan gadget di meja makan berterusan. Kesan kalau benda tu continuous lah. Memang tadi kita sudah nampak. Kesan means adalah effect. Effect atau kita kata impact. Atau kita panggil dalam bahasa Melayu implikasi. Kesan, semua sama. So berterusan means, tapi tadi kamu sudah nampak satu lah. Why you kata tidak wajar sebab long run memang dia akan jejaskan hubungan keluarga kan. So isi yang sama kita boleh gunakan dekat sini. Okay, so you boleh kata kesan dia adalah hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan Encik Mark Anthony akan terjejas. Nampak? Okay, next. Anak-anak all the time with handphone lah. They will become very passive, no? So, anak-anak Encik Mark Anthony akan menjadi pasif dan kurang bersosial. Nampak all the time with gadget only Kadang-kadang datuk nenek come and visit or uncle auntie come and visit dekat rumah pun you sibuk dengan you punya handphone. Sehingga ibu bapa kamu kena tegur kamu. Come on lah, your grandparents are here, not even saying hi to them. Dan apa you buat? Hi. Oleh kerana bapa kamu paksa you cakap hi. Lepas tu you terus pergi masuk dalam you punya gadget. Azan, nampak? You become very passive. Nowadays children kamu boleh nampak. Understand? Even di meja makan, dia punya mata semua adalah concentrate kepada gadget. Mak suap dekat tepi, tapi mata dia dekat sana. Azan, they become very passive and kurang bersosial. Azan, Okay, next. Apa ibu bapa kena buat? So, you nampak dekat sini soalan dia, jelaskan 2 peranan. Peranan maksudnya the role of the parents lah, peranan ibu bapa. Maksudnya ini adalah the role of parents lah. Nampak? Okay. Apa peranan ibu bapa adalah, ibu bapa ini, apa mereka boleh buat untuk kontrol masalah penggunaan gadget elektronik semasa di meja makan dalam kalangan anak-anak dia. How to control. Maka you boleh buat satu peraturan. Di rumah you can do a peraturan. Azan, Okay. So you tulislah dekat sana. Ibu bapa boleh membuat peraturan. Peraturan larangan guna gadget di meja makan. Nampak? You boleh tulis macam itulah. Understand? Okay. Another one adalah apa ibu bapa itself kena jadi contoh baiklah. So ini ada satu perkataan yang kamu kena tahu, iaitu suri teladan. Ibu bapa
perlu jadi suri teladan. Jadi suri teladan kepada anak-anak dengan anak-anak mereka lah. Dengan tidak gunakan gadget di meja makan. Okay, maksudnya mereka sendiri tak gunalah gadget di meja makan. So they become a good role model lah. Suri teladan. Nampak tu? Okey, nampak. Ini perkataan yang means dia mesti jadi suri teladan. Dia mesti jadi suri teladan. Nampak? Okey, nampak. Boleh Okey, dapat dan. So normally cikgu discuss satu soalan struktur. Tapi cikgu tengok mungkin satu lagi soalan lah. So we try to finish by 10 o'clock. Understand? Nampak tu. So cikgu tak mau kelas sampai 2 jam. Understand? Just short. Tapi besok kita akan fokus on essay lah. Essay sangat penting, dia pun 50%. Sama penting macam structure sekarang. Understand? Tapi essay dia pentingkan bahasa Melayu. Disebabkan oleh penguasaan bahasa Melayu kamu lemah means kamu boleh mampu hilang markah lah. Understand? Okey, nampak. Sebab sistem permarkahan sekarang adalah berbeza. Setahu cikgu lah. Understand? Daripada kawan-kawan sumber kawan-kawan yang sedang memeriksa kertas lah. Nampak? Okey. Okey, so you tengok gambar berikut menunjukkan perubahan norma masyarakat dalam aktiviti permainan tradisional dan sekarang. So permainan tradisional kamu nampak sini ada gasing, sini ada permainan tradisional lah. Permainan sekarang semua dalam komputer apa? Guna gadget. Okey, soalan pertama adalah jelaskan maksud norma masyarakat. So definitely they can ask maksud norma masyarakat sebab dia di-highlight dalam sukatan kamu. They're here. Dalam unit ini saya belajar tentang, so dia ada tulis maksud means, maka boleh disoal. Dan maksud saya suruh kamu ingat kalau boleh word by word. Understand? Okey, nampak. So, you tulislah norma masyarakat dia. 2 markah, so kita assume dia pecahan kita tidak tahu berapa banyak. Suka hati mereka lah. Orang yang buat soalan dan buat skema jawapan. Itu tugas mereka. Understand? Internet. Sebagai amalan dalam sesuatu kelompok komuniti atau budaya. Nampak? Ini no choice lah. Definisi adalah satu-satunya yang kamu perlu hafal word by word. Try. 7 saja. Next. Ini soalan. The weak class student. Contoh. Nyatakan 2 contoh permainan tradisional lain. Maksudnya, gasing tak boleh. Sini ada gasing kan, tak boleh. Guli tak boleh. Ini 2 tak boleh. Gasing dan guli tak boleh. Yang ini mostly student tahulah sebab memang dalam buku semua banyak tempat. Subjek lain pun kadang-kadang ada. Okey, yang ada sebut tentang congkak. Dan kita ada wow. Dan kita ada lagi satu lah. Actually, I got a lot. Asen, okey, nampak. Okey, kalau nak tambah boleh. Tapi kalau you tahu dua-dua ini betul, tak payah tambah lah.
Understand? You hanya tambah bila you are not so sure. Takut salah, then you tambah. Untuk kepuasan diri kamu lah. Dan kita ada batu seremban lah. Understand? Permainan tradisional lah. Okay, nampak. Even kabaddi also you can put permainan tradisional. Understand? Okay. Next. Soalan ini, weak class student pun boleh dapat markah 1 markah. Dia tanya, adakah perubahan aktiviti di atas, iaitu daripada main macam ini, sekarang masuk dalam dunia cyber pula, masuk dekat sini. Ini okey ke tak okey? Dia tanya. Adakah perubahan aktiviti di atas sesuai? Adakah means you kata ya sesuai. Atau you tulis sesuai saja pun dapat markah. You kena jawab benda itu dan lepas tu you kena jelaskan. Maksudnya kamu kena bagi huraian. 1 markah untuk you kata sesuai. And you have to jelaskan lah kenapa you kata sesuai. So you have to give reason dia. Okay. One is, everything is going online and all that. Banyak perkara sekarang semuanya online kan. Semuanya gadget, semuanya apps. Bayar pun sekarang secara apps, kamu boleh gunakan telefon, semua bayar cashless and all that. Semua trend sedang berubah, so tak salah kalau masyarakat berubah. Understand? So saya tulis masyarakat perlu berubah seiring dengan arus pemodenan. Nothing wrong lah, you change. And then, satu lagi perkara, almost everybody using handphone sekarang. Handphone maksudnya smartphone sekarang. Hampir semua orang adalah. Understand? Pencuci tandas pun ada. Understand? Anybody. Datuk nenek pun ada. Ada nenek yang tengok serial lah. Tengok drama dalam itu handphone. Sudah biasa dengan penggunaan gadget. So, nothing wrong lah. Understand? Then, kamu kena faham, kita tak boleh underestimate online punya game dan sebagainya sebab kadang-kadang ada online game itu mencabar dan dia boleh membantu perkembangan minda kamu lah. Understand? Okay, so you boleh puji sikit lah. Permainan sekarang dapat bantu perkembangan minda. You can stop here, tapi cikgu tambah sikit. Dan lebih mesra pengguna. Friendly user ke user friendly, macam mana sebut pun is the same, mesra pengguna. Kerana ia boleh dimain di mana-mana lokasi menerusi gadget. So wherever you are with your handphone gadget, kamu ada data, so you boleh main mana-mana. Understand? As easy as that. Nampak? Okay. Ini yang reason yang saya bagilah. So sesuai. Dan masyarakat perlu berubah ni. Sini markah and sini markah. Tapi actually yang ni panjang sangat. You tulis permainan sekarang dapat membantu perkembangan minda pun sudah cukup. Okay, nampak tu. Atau you kata permainan sekarang lebih mesra pengguna. Dan kerana boleh dimain di mana-mana. Macam itu pun boleh. Suka hati kamu lah. So 1 fakta kamu bagi. Fakta kamu adalah sesuai pendirian kamu lah. Plus dengan 3 huraian. Baru 4 markah. Nampak? Okay. Next. Soalan terakhir lah. Kita habiskan lah. For 10 more minutes, we finish up this one. Understand? So, kelas cikgu won't be 2 hours. Kita cuba habiskan dalam 2 jam. Understand? Dia tabit lah. Okay.
Norma masyarakat amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup dan memberikan kebaikan kepada semua anggota dalam sesebuah masyarakat. So, terangkan kepentingan. So, bila kamu tengok yang ni memang buku teks punya lah, kepentingan, tengok dua, jangan bagi dua kepentingan just like that. Sebab dia kata terangkan kepentingan. So, maksudnya kamu kena bagi satu kepentingan, satu fakta, kepentingan, dan kamu kena bagi huraian untuk dia. You terangkan dia lah, bagi huraian. 2 markah. Kalau kamu pergi tulis semua kepentingan yang kamu belajar, memang dalam syllabus, when you talk about kepentingan, memang ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau you pergi tulis 2 daripada sini just like that, dan you bagi dekat sini, so 1 kamu akan dapat markah, 1 lagi tak dapat markah. Sebab kita perlukan huraian dia, bukan 1 lagi kepentingan. Kita tak perlukan 2 kepentingan. Nampak? Okey? Dia kata terangkan kepentingan means 2 markah bukan 2. Kalau 2 means dia sudah tulis dekat sini, terangkan 2 kepentingan. Dan dia bagi 2 markah, lain cerita. Tapi ini dia tak bagi, terangkan kepentingan. So you give your kepentingan and then explain. Understand? Okey, nampak tu. Kalau you tak pandai explain, tulis kepentingan satu lah. Sekurang-kurangnya kamu boleh dapat 1 markah. Understand? Okey, nampak. So one of it is sebagai panduan bertingkah laku. It's a guideline. Tadi kamu belajar. Dan explain lah. Apa itu? Norma masyarakat lah, kepentingan dia. So norma masyarakat, bantu masyarakat awal dan amalkan. Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Okey, dia lari sekejap. Okey, back to normal. Okey, wait Okey, tadi kepentingan itu dia ada dekat sini. Some student cannot remember the whole thing. So at least minimum ingat kepentingan cukup. Kalau kamu tak pandai, ingat huraian pun is okay. Understand? Okey, nampak. So at least kamu akan dapat 1 markah lah. 1 markah dekat sini. Sesuai dapat 1 markah. And then contoh dekat sini 1 markah, 2 markah boleh dapat. So kamu masih boleh dapat 4 markah dengan mudah. Last class student, you just notice lah. Tengok soalan. Kita tak adalah sampai semua soalan tak ada markah punya, mesti ada markah punya. Kita boleh pungut. So yang ini kita boleh dapat 2 markah. Sebab mungkin definisi kamu tak pandai hafal lah word by word. So at least cuba dapatkan markah untuk cungkar dengan wow dekat sini. Dan sesuai dapat 1 markah. Baca soalan betul-betul. Dan kepentingan kamu ada ingat 1 poin sebagai panduan bertingkah laku. Let's say. So masih kamu
Okay. Wait, ah. Okay, ah. So at least lah, you try to get 3 to 4 marks lah untuk lulus lah. Tapi lulus, you cannot apply lah. At least go for kepujian. Understand? Ah? Letak target macam itu. Ah? Okay? Okay, done. Okay, so cikgu dah habis kelas hari ini. Wait, cikgu akan padam dulu recording dia.